Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Fiqh ataupun di dalam masyarakat kita dikenali sebagai ilmu fiqh, yang mana fiqh ini ialah satu ilmu yang menerangkan segala hukum hakam syarak, yang mana hukum hakam syarak tersebut diambil daripada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diambil itu secara terperinci, secara penelitian yang mendalam melalui ijtihad ataupun istimad para ulama. Baik. Oleh yang demikian, bagi seseorang individu yang ingin mempelajari ilmu fiqh, wajiblah bagi dia untuk mengetahui prinsip ataupun dasar-dasar sesuatu ilmu tersebut. Sebagai contohnya, kita mengetahui prinsip ataupun dasar ilmu fiqh sebagai contohnya, iaitu ia dikenali sebagai mabadi asyarah. Orang yang pertama iaitu meletakkan prinsip tersebut iaitu Imam Sa'id Al-Taftazani, iaitu dia hanya meletakkan 3 perkara sahaja. Selepas itu datangnya Imam Ibn Sabban rahimahullah ta'ala menambah lagi 7 perkara lagi, dan beliau juga menghimpunkan apa yang didatangkan oleh Imam Sa'id Al-Taftazani yang ketiga itu, maka dicampur jadi 10, maka dinamakan sebagai mabadi asyarah. Baik, Ibn Sabban telah dirakamkan dalam nizamnya, iaitu dia kata apa? Dia mengatakan bahawa innal mabadi'u kullu fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nismatun wal wadi' wal ismun al-istimdadun hukmu syari' masailun wa ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'an haza syarafa. Baik, Ibn Sabban kata apa dalam memulakan satu mabadi dalam satu subjek ataupun satu pelajaran, iaitu dia mengatakan bahawa innal mabadi'u kullu fannin asyarah, iaitu sesungguhnya mabadi, iaitu dasar ataupun prinsip pada suatu ilmu itu ada 10 perkara, iaitu yang pertama iaitu al-haddu. Al-haddu ni maksud dia apa dia? Maksud dia iaitu ta'rif ataupun maksud pada suatu ilmu tersebut. Yang kedua iaitu al-mawdu'. Apakah yang dimaksudkan mawdu'? Mawdu' tersebut ialah tajuk. Apakah satu ilmu itu, apakah tajuk yang dibincangkan kepada satu ilmu tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu thumma samarah, iaitu samarah. Maksud apa samarah? Iaitu faedah. Faedah kita mempelajari satu ilmu tersebut, apakah faedah yang kita akan dapat? Itu yang ketiga. Yang keempat iaitu fadilah, iaitu kelebihan kita mempelajari sesuatu ilmu tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima iaitu wan nisbatun, nisbah ataupun perbandingan di antara satu ilmu ini dengan ilmu yang lainnya, iaitu sepertinya perbandingan di antara kita mempelajari ilmu fiqh dengan kita mempelajari ilmu mantiq sebagai contohnya. Yang seterusnya iaitu yang keenam al-wadi', iaitu wadi' maksud apa? Wadi' maksudnya peletak ataupun menyusun, pengasas kepada satu ilmu tersebut. Awal-awal siapakah yang mengasas kepada ilmu tersebut? Itu yang keenam. Yang ketujuh iaitu al-ismun, iaitu nama kepada suatu ilmu tersebut. Ilmu fiqh ada namanya, ilmu mantiq ada namanya, ilmu akidah ada namanya. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 iaitu al-istimdad, iaitu sumber ambilan ataupun sumber rujukan kepada satu ilmu. Setiap bidang ilmu ada sumber rujukan dia. Ilmu fiqh ada sumber dia, ada istimdad dia. Ilmu mantiq ada istimdad dia. Ilmu tauhid ataupun mantiq ada istimdad masing-masing, iaitu sumber ambilan rujukan untuk satu ilmu tersebut. Baik. Seterusnya iaitu hukmu syari'. Hukmu syari' maksud dia
hukum mempelajari suatu ilmu tersebut. Kita mempelajari ilmu fiqh, apakah hukum tersebut kepada setiap individu? Kita mempelajari ilmu mantik, apakah hukumnya? Kita mempelajari ilmu akidah ataupun mantik ataupun tauhid, apakah hukumnya kita mempelajari ilmu tersebut? Baik, yang ke last kali iaitu yang ke-10 iaitu masail, iaitu masalah yang dibincangkan kepada setiap ilmu yang kita pelajari. Dalam masalah fiqh kita bincangkan masalah apa? Masalah bab munakahat, ibadat, jenayat dan seumpama dengannya. Baik. Saya akan masuk satu persatu tentang mabadi asyarah tersebut. Saya akan masuk kepada mabadi asyarah fi ilmi fiqh saja. Iaitu saya akan masuk kepada ilmu fiqh saja. Saya tidak akan sentuh kepada mabadi asyarah fi ilmi mantiq ataupun akidah ataupun tauhid, tidak. Saya hanya masuk kepada mabadi asyarah fi ilmi fiqhi sahaja. Okey, baik. Yang pertama iaitu al-haddu, iaitu ta'rif maksud fiqh, iaitu sebelum ni saya dah terang dah maksud fiqh ni dari segi bahasa dan dari istilah. Baik. Segi fiqh dari segi bahasa iaitu al-fahmu mutlaqan, iaitu semata-mata kita memahami. Manakala fiqh dari segi istilah iaitu seperti mana yang ditarifkan oleh para ulama, iaitu ilmu atau pengetahuan berkenaan pemahaman tentang hukum hakam syarak yang berkaitan dengan segala perbuatan dan perkataan mukallaf, yang mana diambil hukum hakam syarak tersebut diambil dalil-dalilnya daripada yang mana dalil-dalilnya diambil secara terperinci, tafsili, terperinci ataupun nyata ataupun jelas, yang mana diambil dalil-dalil tafsili tersebut daripada Al-Quranul Karim, Al-Ijma', Sunnatun Nabi SAW, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Baik, itu ta'rif ataupun Al-Haddun, ta'rif kepada ilmu fiqh. Baik, yang seterusnya iaitu Al-Mawdu', iaitu tajuk, tempat pembahasan kepada ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini membincangkan tentang apa? Iaitu ilmu fiqh ini membincangkan tentang perbuatan ataupun perkataan mukallaf, yang mana perbuatan dan perkataan tersebut hanya tertakluk kepada hukum taklifi saja. Hukum taklifi itu iaitu wajib, haram, sunnah dan makruh. Okey. Fiqh ni hanya membincangkan af'alul mukallaf saja. Kita buat satu perkara itu ada hukum dia, yang mana ditetapkan oleh syarak lah. Seperti solat. Okey. Solat syarak memerintahkan setiap individu yang mukallaf, yang penuh syarat mukallaf, maka wajib ke atasnya untuk melakukan solat. Itu tempat perbahasan ataupun tempat perbahasannya ilmu fiqh, dinamakan sebagai al-mawdu'. Yang ketiga iaitu as-samarah, summa samarah, iaitu faedah kita mempelajari ilmu fiqh. Apakah faedah yang kita dapat kita mempelajari ilmu fiqh ni? Iaitu kita dapat mengetahui cara pelaksanaan satu amalan itu dengan sebenarnya menurut syarak, dan untuk mengetahui sahnya ataupun batalnya satu amalan tersebut di sisi syarak. Kita buat satu perbuatan, contoh kita sembahyang, kan? Kita sembahyang, lepas tu ada taik cicak jatuh atas kita, adakah sahnya solat kita? Tidak sah. Sebab syaratnya sahnya solat, kita kena suci anggota kita ataupun pakaian kita daripada najis. Okey, itu tiga, iaitu samarah, iaitu faedahnya kita mempelajari ilmu fiqh. Baik, yang keempatnya fadilah, iaitu kelebihan kita mempelajari ilmu fiqh. Apakah kelebihan dia? Iaitu seperti mana disabdakan Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, iaitu sesiapa yang dikehendaki oleh Allah SWT akan dia itu kebaikan, Allah akan menjadikannya itu orang yang faqih, iaitu orang yang faham kepada urusan agama dia. Apabila kita mempelajari fiqh dan kita Allah menghendaki seseorang itu tersebut untuk faqihkan dia, untuk dia fahamkan akan agama, maka dia akan dapat. Okey, itu fadilah dia, iaitu fadilat, itu fadilah dia, iaitu kelebihan kita mempelajari ilmu fiqh tersebut.
Baik, itu yang keempat. Yang kelima iaitu nisbah, iaitu perbandingan di antara ilmu fiqh dengan ilmu selain daripada fiqh. Iaitu ilmu fiqh ni hanya membincangkan berkenaan pengetahuan dan kefahaman mengenai tata cara untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan dia. Okey, Allah suruh kita solat. Okey, jadi kita solat. Allah suruh kita wa ita'iz zakah, iaitu mengeluarkan zakat. Lagi menunaikan haji, as-saumu, berpuasa, maka kita kena lakukannya dan mengikut apa yang ditetapkan oleh ulama fiqh, iaitu macam mana tata cara untuk melakukan solat, tata cara untuk berpuasa, melakukan hadis, semuanya telah diterangkan dalam ilmu fiqh. Selain daripada ilmu fiqh, iaitu selain sepertinya kita nak bandingkan ilmu fiqh dengan ilmu mantiq. Mantiq ini membahaskan tentang apa pula? Okey. Fiqh ni membincangkan iaitu kita kena buat apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi kita nak nisbahkan ilmu mantiq dengan ilmu fiqh. Ilmu mantiq hanya membincangkan tentang cara berfikir. Okey, cara kita berfikir supaya tidak salah. Kita berfikir, ilmu mantiq ni dia nak bagi tahu dan bagi tahu kita cara untuk berfikir dengan betul. Melainkan dengan ilmu fiqh ini hanya membincangkan tentang tata cara untuk melakukan sesuatu ibadat tersebut. Okey, itu an-nisbah, iaitu perbandingan. Yang ketujuh iaitu al-wadi'. Al-wadi' ni maksud apa? Maksud dia itu penyusun ataupun peletak kepada suatu ilmu tersebut. Siapakah yang awal-awal sekali yang meletak kepada suatu ilmu tersebut? Sebagai contoh, ulama fiqh, dalam ilmu fiqh, siapakah yang meletakkan ilmu fiqh pada awal-awal sekali? Iaitu mestilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ajar semula apa yang Nabi letak itu kepada para sahabat. Selepas itu Nabi para sahabat mengajar pula kepada at-tabi'in. Okey, baik. Fiqh pada zaman pertama hijrah bermula daripada zaman risalah sehingga ke zaman al-khulafa ar-rasyidin. Yang mana pada zaman ni ia merangkumi pengetahuan berkenaan adab, berkenaan dengan akidah, furu', akhlak serta kerohanian, iaitu tasawuf. Pada zaman ni, zaman yang pertama ni hijrah ni bermula pada zaman risalah Nabi SAW sehingga zaman khulafa ar-rasyidin telah wujudnya ilmu fiqh, iaitu ilmu furu'. Kemudian pada abad yang kedua dan abad yang ketiga, maka muncullah ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama mujtahid yang merintis kepada mazhab yang masing-masing. Iaitu mazhab apa? Ulama pada iaitu mazhab yang mazhab fiqh yang masih kukuh sehingga sekarang, sehingga kini, iaitu mazhab yang empat sekarang ni, iaitu muncul pada abad yang kedua dan juga abad yang ketiga, iaitu mazhab apa? Mazhab Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Baik, itu secara ringkasnya al-wadi', iaitu peletak kepada ilmu fiqh pada awal-awal perkembangan ilmu fiqh tersebut. Baik, seterusnya iaitu al-ismun. Ismun maksud apa? Iaitu nama yang diletakkan kepada sesuatu ilmu tersebut. Nama yang diletakkan kepada ilmu fiqh iaitu al-ilmul fiqh, ilmu fiqh. Dia ada 3 nama fiqh. Yang saya tahu ada 3 saja. Iaitu yang pertama al-ilmul fiqhi, ilmu fiqh. Yang kedua ilmul ahkam, iaitu ilmu ahkam. Yang ketiga ilmul furu'. Furu' ni maksudnya cabang. Kita sebagai contoh, kita tengok satu pokok tu ada batang yang besar, okey, body yang besar tu, maka dinamakan sebagai asas dia. Lepas tu yang tercabang daripada kiri ke kanan, lepas tu turun pula daripada cabang tersebut, dahan-dahan yang kecil tu dinamakan sebagai furu'. Itu al-ismun yang diletakkan di dalam ilmu fiqh, iaitu al-ilmul fiqhi, ilmul ahkam wa ilmul furu'. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 al-istimdad,
iaitu sumber ambilan kepada ilmu fiqh. Sumber ambilan dia daripada mana? Iaitu yang pertama, mestilah sumber ambilannya daripada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ni apa dia? Apakah maksudnya? Iaitu ialah Quran ni ialah kalamullah yang merupakan sumber utama bagi menentukan hukum hakam fiqh. Okey. Sekiranya timbul satu permasalahan dalam ilmu fiqh, maka para mujtahid ataupun para ulama fiqh mereka perlu mencari ataupun mencari di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Sekiranya tidak mendapati hukum tersebut di dalam Al-Quranul Karim, maka ia perlu intaqal. Ia perlu berpindah kepada sumber yang kedua. Iaitu apa dia? Iaitu As-Sunnah. As-Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sunnah ini maksud dia apa dia? Maksudnya ialah semua perkara yang dinaqalkan atau perkara yang datang daripada Nabi SAW sama ada daripada segi perkataan, perbuatan dan takhrir, iaitu pengakuan Nabi Muhammad SAW. Iaitu As-Sunnatun Nabi SAW ini adalah sumber yang kedua, sumber rujukan yang kedua. Sekiranya para mujtahid ataupun para ulama fiqh tidak mendapati permasalahan yang ada di Al-Quran Karim, maka ia perlu rujuk kepada sumber yang kedua, iaitu As-Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekiranya juga para mujtahid tak mendapati permasalahan tersebut ada di dalam As-Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para mujtahid itu ataupun para ulama fiqh kena intaqal ila sumber yang ketiga, iaitu kena berpindah kepada sumber yang ketiga, iaitu dinamakan sebagai Al-Ijma'. Al-Ijma' ni maksud dia iaitu kesepakatan. Al-Ijma', kesepakatan semua para ulama mujtahid. Itu syarat yang pertama, itu kena bersepakat semua ulama mujtahid. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua iaitu mestilah para mujtahid tersebut mestilah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka terjadilah ijma'. Ijma' ni seperti kita duduk para mujtahid ni, dia kena duduk dalam satu table, dia kena berbincangkan permasalahan yang berlaku. Permasalahan berlaku. Contoh permasalahan apa yang mereka bincangkan, maka mereka kena putuskan apakah jawapan daripada permasalahan tersebut. Apakah tindakan ataupun apakah kesan dia. Kalau kita bagi hukum macam ni, apakah kesannya? Kalau kita bagi hukum macam ni, apakah kesannya? Maka para ulama kena berbincang sesama mereka. Selepas itu keluarlah satu hukum yang dinamakan sebagai al-ijma'. Okey. Sekiranya tidak mendapati juga, tak boleh juga nak ijma', maka ia perlu berpindah kepada hukum yang sumber rujukan yang keempat, iaitu dinamakan sebagai al-qiyas. Al-qiyas ini maksud dia persamaan ataupun ukuran perbandingan. Al-qiyas seperti kita mengqiyaskan masalah tuak. Tuak ni sifat dia ataupun ilah dia sama juga dengan arak, iaitu dia memabukkan. Jadi kita samakan tuak ni dengan arak. Arak ilah dia juga memabukkan, samalah juga dengan tuak, iaitu dia apabila kita makan tu menyebabkan mabuk. Maka kita ambil hukum arak, kita samakan dengan tuak, iaitu hukum dia haram disebabkan sebab ilah dia iaitu memabukkan. Baik, itu al-istimdad yang ke-8, iaitu sumber ambilan kepada ilmu fiqh. Yang pertama Al-Quranul Karim, As-Sunnatun Nabi SAW, yang ketiga al-ijma', dan yang keempat al-qiyas. Baik, yang ke-9 iaitu hukum mempelajari ilmu fiqh. Ia terbahagi kepada dua, iaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain ni ia menjadi kewajipan, iaitu fardu ain ni dia menjadi kewajipan di setiap muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan kena buat. Kalau fardu kifayah ni macam mana pula? Fardu kifayah ni iaitu seseorang itu dah buat, seseorang muslim dah buat dah perkara tersebut, maka yang lain terlepas. Okey. Fardu ain ni menjadi kewajipan untuk lelaki, individu lelaki ataupun perempuan pada permasalahan yang berbentuk amaliyah saja. Amaliyah di dalam untuk mengetahui sahnya satu ibadat tu batal ataupun tidak, maka setiap individu tu kena mempelajari ilmu fiqh tersebut. Itu dinamakan sebagai fardu ain.
Yang kedua iaitu fardul kifayah, iaitu ketika mana kita nak hukum seorang itu wajib mempelajari ilmu fiqh, iaitu dinamakan sebagai fardul kifayah ketika mana, iaitu ketika hal-hal yang berkaitan dengan maslahat masyarakat, seperti as-siyasah dalam bidang politik, ketenteraan, perbankan dan seumpama dengannya, iaitu seperti siasah dalam kampung kita, ada dah wakil rakyat, maka kita dah terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Di dalam kampung kita juga ada dah menjadi tentera, maka kita sudah terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Itu hukum mempelajari ilmu fiqh. Baik, yang kelas sekali iaitu masailun, iaitu masalah yang dibincangkan di dalam ilmu fiqh, iaitu secara dasarnya empat tema utama menjadi kajian, perbincangan dan perbahasan para ulama fiqh, iaitu berbincang tentang apa? Tentang yang pertama iaitu al-ibadah, yang kedua munakahat, yang ketiga bab muamalah, dan yang keempat bab jinayat. Empat ni saja kalau kita tengok secara dasarnya, empat ni saja yang dibincangkan di dalam ilmu fiqh. Tetapi jika diperluaskan secara terperinci, antara bidang-bidang yang dikaji dan dibahaskan di dalam ilmu fiqh itu terbahagi kepada 7 kelompok. Yang pertama iaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah amaliyah para mukallaf terhadap Allah SWT, seperti solat, puasa, zakat, haji, qurban, sedekah dan seumpama dengannya, maka dinamakan sebagai ahkamul ibadah. Itu yang pertama, ahkamul ibadah. Yang kedua iaitu hukum yang berkaitan dengan kehidupan, kekeluargaan dan kaum kerabat, seperti pernikahan, perceraian, keturunan, nafkah, penjagaan anak, warisan, maka ia dinamakan sebagai ahwalun syakhsiyah. Itu yang kedua. Yang pertama ahkamul ibadat, yang kedua ahwalun asyakhsiyah. Yang ketiga iaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang, hukum yang berkaitan dengan perbuatan seseorang di antara manusia, kita dengan manusia yang lain, di dalam urusan berkaitan dengan harta benda, ekonomi ataupun jual beli, sewa beli, gadaian, pinjaman, perkongsian dan seumpama dengannya, maka dinamakan sebagai ahkamul muamalat. Ahkamul muamalat, kita nak bermuamalat dengan orang ni. Maka yang keempat, hukum yang berkaitan dengan kewajipan pemimpin ataupun pemerintah terhadap rakyatnya, ataupun keadilan, perhakiman, maka dinamakan sebagai ahkamus sultaniyah ataupun siyasah asy-syar'iyyah. Dalam ni ahkamus sultaniyah ni dan ahkamus siyasah ni asy-syar'iyyah ni hanya dibincangkan dalam bab ni saja, iaitu bab kepimpinan, pemerintahan dan bab kehakiman. Dan yang kelima iaitu hukum yang mengatur hukuman terhadap seorang yang bersalah. Okey. Dan hukum-hukum di dalam hal menjaga keamanan dan peraturan serta penguatkuasa undang-undang, seperti hukuman kepada pengarak, orang yang minum arak, pencuri, pembunuh, penzina, maka dinamakan sebagai ahkamul jinayat ataupun ahkamul uqubah. Uqubah ni maksudnya hukuman. Ahkamul jinayat. Itu yang kelima. Yang keenam iaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara yang bukan Islam. Baik semasa keadaan aman ataupun tidak aman, maka dinamakan sebagai ahkam ad-dauliyah asyar ataupun as-siyar. Dauliyah, ahkam iaitu hukum hakam tentang ad-dauliyah, iaitu kenegaraan. Itu yang keenam. Yang ketujuh iaitu yang kelas sekali, iaitu hukum yang berkaitan dengan akhlak dan adab, kesopanan serta budi pekerti yang baik ataupun buruk di dalam pergaulan manusia, dinamakan sebagai adab wal akhlak. Okey, itu ketujuh-tujuh. Sekiranya kita mengkaji, kita memperluaskan lebih terperinci tentang bidang-bidang yang dibahaskan di dalam ilmu fiqh. Secara amnya para ulama hanya menyatakan empat ni saja, iaitu al-ibadat, munakahat, muamalah dan jinayat.
Tetapi sekiranya kita lebih terperinci, maka ia terbahagi kepada 7 bahagian tersebut. Baik, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa kepada video yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.